Bahasan satu adalah mengulas buku. Saya memilih buku Anjakan Paradigma Dakwah dalam Menghadapi Pelampau Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama diberi Naziatun Akmal binti Mul Hasan, memegang kad matriks D20211100112. Dalam video kali ini, saya akan mengulas secara ringkas sebuah buku yang telah saya pilih dalam subjek dakwah dan pendidikan yang diberi tajuk Anjakan Paradigma dalam Menghadapi Pelampau Agama. Anjakan paradigma dakwah. Apakah yang dimaksudkan dengan anjakan paradigma? Anjakan paradigma merupakan satu istilah yang mengandungi makna kegiatan penyebaran sistem nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat. Dalam erti kata lain, ianya merujuk pada usaha ataupun proses peningkatan kualiti kesejahteraan hidup ummah dan membuka tabir pintu kebahagiaan di hari akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang bermaksud, carilah kebahagiaan akhirat melalui anugerah Allah yang diberikan kepadamu dan janganlah lupa tugasan di dunia. Berbuat ihsanlah seperti mana Allah telah berbuat ihsan kepadamu, dan janganlah menimbulkan kerusakan di bumi. Baiklah, apa yang saya fahami dalam buku ini, dia menerangkan tentang peningkatan dakwah yang telah dilakukan di negara-negara Asia ini. Dan buku ini menerangkan tentang dakwah ataupun tips-tips dakwah yang boleh kita lakukan ataupun kita amalkan untuk menjadi seorang da'i ataupun pendakwah. Baiklah, poin yang kedua. Paradigma di dalam ulasan buku ini merujuk kepada pemahaman makna dakwah Islamiah yang dikaitkan dengan realiti sosial umat Islam masa kini dengan mengemukakan pola ataupun kerangka dakwah yang seiring dengan pertumbuhan dan masa depan ummah. Baiklah, dalam bab-bab buku ini juga menerangkan secara ringkas untuk kita lebih memahami apa makna dakwah Islamiah ini. Adakah dakwah ini adalah sekadar ceramah semata-mata ataupun sekadar forum semata-mata? Tidak. Dalam buku ini menerangkan dakwah membawa makna al-tabligh yang bermaksud penyampaian. Seseorang menyampaikan. Yang kedua adalah al-amru bil ma'ruf wa al-nahyi al-munkar. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan tersebut? Ia dimaksudkan ajakan untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan makna yang ketiga pula adalah al-tazkirah, iaitu memberi peringatan. Dakwah adalah satu cara untuk kita memberi peringatan kepada orang lain agar sentiasa beringat kepada panduan hidup kita, iaitu Al-Quran dan Sunnah, dan untuk mengelakkan kita lalai dengan dunia semata-mata. Baiklah, topik seterusnya yang dibincangkan dalam buku ini adalah pendekatan dakwah kepada non-Muslim. Melalui firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah telah menegaskan pelbagai metodologi dakwah yang patut dijadikan panduan dalam menjalankan aktiviti dakwah. Sebagaimana maksudnya, berdakwahlah dengan menyeru kepada jalan Tuhanmu melalui metode hikmah, mau'izah hasanah, dan berbincanglah dengan cara yang terbaik. Semua akan tertanya-tanya, apakah dimaksudkan dengan mau'izah hasanah? Mau'izah hasanah merupakan percakapan yang berisi nasihat-nasihat yang baik, tegas dan dapat menembusi hati manusia sehingga yang mendengarnya dapat termotivasi dan mengambil manfaat daripadanya. Baiklah, dalam buku ini telah mengulaskan 3 hingga 6 pendekatan untuk berdakwah kepada non-Muslim. Apakah pendekatan tersebut? Yang pertama adalah pendekatan manhaj fardiyah yang dimaksudkan dengan pendekatan individu. Yang kedua adalah manhaj tarbiyah yang dimaksudkan dengan pendekatan pendidikan. Yang ketiga adalah manhaj al-ardiyah yang dimaksudkan dengan penawaran kepada orang lain tentang Islam ataupun
tentang ilmu-ilmu panduan hidup. Biasanya pada zaman Rasulullah, manhaj al-ardiyah ini dilaksanakan kepada peniaga-peniaga yang datang untuk berniaga. Dengan cara begitu, kita datang untuk menawarkan Islam ataupun kita menceritakan tentang kebaikan Islam. Baiklah, pendekatan yang seterusnya adalah manhaj bi'athiyah yang dimaksudkan dengan pengiriman mujahid dakwah ke pelbagai daerah. Contohnya, pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Rasulullah menghantar seorang sahabat ke negara non-Muslim untuk menyebarkan dakwah. Dan pendekatan yang keenam adalah manhaj al-mujahadalah, iaitu melalui forum diskusi ilmiah. Manhaj al-mujadalah ini banyak dilakukan pada masa kini. Dalam buku ini, dia menerangkan bahawa diskusi atau forum ini lebih banyak dilakukan oleh pendakwah pada masa sekarang. Seterusnya adalah pendekatan dakwah kepada masyarakat Cina. Mengapa masyarakat Cina? Hal ini kerana masyarakat Cina merupakan masyarakat minoriti yang berada di Asia ini. Masyarakat muhajirin yang masyhur di rantau ini. Apakah pendekatan yang digunakan dalam dakwah kepada masyarakat Cina? Pendekatannya adalah mereka mendirikan 3 organisasi. Di dalam buku ini mengulaskan 3 organisasi yang digunakan untuk berdakwah dalam masyarakat Cina ini sendiri. Yang pertama adalah Persatuan Darul Fitrah Manusia. Persatuan ini merupakan sekumpulan kecil masyarakat Cina yang menghadiri program anjuran ABIM. Melalui program ABIM ini, mereka dapat mendeteksi apakah kelemahan ataupun kekurangan dalam berdakwah itu sendiri. Antaranya adalah kefahaman masyarakat Cina sendiri dalam memahami konteks bahasa ataupun isi kandungan yang digunakan dalam bahasa English ataupun bahasa Cina. Hal ini kerana masyarakat Cina banyak terdiri daripada menggunakan bahasa Hokkien, menyebabkan mereka sukar untuk menerima konteks isi kandungan dakwah itu sendiri. Yang kedua adalah organisasi Darul Arkam Singapura yang ditubuhkan di bawah Persatuan Bukan Kerajaan. Persatuan ini ditubuhkan bermula semenjak meninggalnya seorang mu'alaf India, dan kes tersebut telah menyebabkan persatuan ini beranjak kepada di bawah bukan kerajaan. Hal ini kerana mu'alaf tersebut dia meninggal, menyebabkan berlaku sedikit pergaduhan di antara Majlis Islam Singapura dengan ahli keluarga mereka sendiri. Ahli keluarga ingin mengumumkan mu'alaf ini mengikut tradisi mereka. Namun yang demikian, pihak Islam pula ingin mengumumkan mengikut tradisi Islam sendiri, kerana ketika banduan mu'alaf ini dimasukkan ke dalam penjara, beliau menggunakan nama Islam, menyebabkan berlakunya konflik dan menyebabkan sampainya ke mahkamah. Itulah sedikit ulasan yang diceritakan dalam buku ini sendiri. Baiklah, berdasarkan pembacaan saya dapat mengesan beberapa kelemahan yang ada dalam buku ini. Antaranya adalah daripada konteks isi kandungan itu sendiri, kerana tajuknya adalah pendekatan dakwah dalam menghadapi pelampau agama. Namun berdasarkan apa yang saya baca, pendekatan tersebut hampirlah tiada ataupun kurang, kerana buku ini banyak membahaskan tentang cara-cara berdakwah ataupun tips-tips untuk menjadi pendakwah itu sendiri, yang mana ianya merupakan perkara asas yang kebiasaannya para pendakwah tahu, dan bukan tips-tips untuk menghadapi pelampau agama itu sendiri. Malah dalam konteks isi kandungan ini juga, buku ini banyak menerangkan organisasi-organisasi pendakwah ataupun pendekatan dakwah. Namun ianya kurang menceritakan apakah contoh-contoh pelampau agama yang terdapat di negara Malaysia ini sendiri. Baiklah, itu sahaja ulasan untuk buku daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.